Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ni saya akan share berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan seharian kita. Okey, dalam buku teks ada menyatakan bahawa pelajar dikendaki untuk mencari ataupun berbincang berkenaan dengan masalah berkaitan sendi dan otot. Jadi hari ini kita tengok apa antara masalah yang dihadapi oleh orang yang mungkin ada masalah berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan seharian kita, ya. Okey. Macam biasa, bagi siapa yang suka boleh like dan boleh share dengan kawan-kawan korang. Dan okeylah, jomlah kita tengok apa antara penyakit yang ada berkaitan dengan sendi. Antara penyakit yang ada adalah kita panggil arthritis. Arthritis ni adalah satu jenis penyakit yang mendatangkan kesakitan, kemerahan, bengkak dan kekejangan sendi. Antara sebab-sebab berlaku arthritis, yang pertama, berlakunya kerosakan sendi, berlakunya jangkitan kuman, penyakit yang diwarisi daripada ibu bapa ataupun sebab-sebab lain yang berkaitan, ya. Okey, kita tengok sikit. Arthritis yang sering dihadapi di kalangan orang dewasa adalah osteoarthritis ataupun OA, yang mana masalah ni selalunya orang-orang yang berusia lah. Okay, so sendi dia jadi haus, kawasan sendi ingat lagi kat mana, kan? Okey. Yang kedua adalah arthritis rheumatoid. Arthritis rheumatoid ni adalah keadaan di mana badan seseorang tu dia membina antibodi sendiri, yang sepatutnya antibodi tu dia menyerang patogen, tapi antibodi tu dia menyerang kawasan sendi. Selalunya dia berlaku pada orang perempuan ataupun wanita, itu arthritis rheumatoid. Yang ketiga adalah arthritis yang disebabkan oleh jangkitan kuman. Contohnya kalau seorang itu ada demam kemudian dia menggigil, dia macam lebih kurang demam sendi lah, demam sendi. Sebenarnya demam tu adalah berkaitan dengan jangkitan kuman. Okey, last kali ni yang famous, gout, ya. Gout. Apa itu gout? Gout sebenarnya adalah asid urik yang termendap di sendi-sendi, terutamanya dekat ibu jari kaki lah. Ini selalu berlaku dalam kalangan orang lelaki. Tak semestinya orang perempuan tak kena, ada juga, tapi selalunya berlaku dalam orang lelaki. Okey, kawasan sendi ingat lagi kat mana, kan? Pertemuan antara dua tulang. Okey. Sekarang kita nak tengok apa tanda-tanda arthritis. Sometimes kita rasa sakit-sakit lengan-lengan. Adakah itu tanda? Okey, jom kita tengok. Pertama, orang yang arthritis ni selalunya dia akan berasa sakit sendi. Contohnya dekat tangan, pergelangan kaki, punggung, tulang belakang di bahagian bawah. So itu tanda-tanda, tapi tak semestinya apa orang kata confirm dah kena, kan. Itu simptom-simptom dia. Yang kedua, sendi boleh jadi bengkak, kekejangan sendi, kemudian susah untuk bergerak seperti biasa, sakit apabila kita nak bergerak, perubahan kepada sendi, mungkin ada kita nampak kebiruan ataupun bengkak-bengkak, dan kemudian lutut berbunyi bagi pesakit osteoarthritis lutut, ya. Ini selalu nak bangun, kan. Orang lama kalau nak bangun dia akan kertak, dia bunyi kan. Okay, so itu tanda-tanda tanda-tanda. Otot betis menjadi kecut bagi penghidap osteoarthritis lutut. So osteoarthritis sendiri dia ada banyak jenis, ya. Jadi otot boleh jadi kecut, sakit bila sekeliling sendi ditekan. Okey, next. Apakah faktor-faktor yang meningkatkan risiko arthritis? Okey, yang boleh meningkatkan risiko arthritis, boleh kena arthritis, antaranya peningkatan usia. Okey, bila semakin berusia kita, semakin tinggi risiko untuk mendapat osteoarthritis. Badan terlalu gemuk atau badan besar bagi penyakit osteoarthritis lutut. Jika anda ahli keluarga yang menghidap penyakit arthritis, terutama bagi osteoarthritis untuk keseluruhan family ataupun gout familial, maknanya dia datang daripada family ibu bapa. Mungkin ibu bapa kita pernah ada osteoarthritis, so kebarangkalian untuk kita menghidap osteoarthritis ataupun arthritis tu ada. Okey, sendi yang terlebih fleksibel, hypermobile joints. Ini orang bagi orang-orang yang kita tengok orang yang boleh kuat betul dia melentur badan dia, maksudnya hypermobile joints, maknanya joint itu boleh bergerak dengan kadar yang maksimum.
Jadi itu kebarangkalian dia nak kena arthritis lebih tinggi. Kecederaan berat contoh bersukan, ini familiar, ini biasa. Kalau kita, contoh kalau main permainan yang melibatkan landing atau apa-apa semua, jika salah landing boleh menyebabkan sendi beralih, orang kata sendi beralih, ataupun kalau kita main bola mungkin lutut bermasalah dan sebagainya. Jadi ini adalah common, itu faktor-faktor yang boleh meningkatkan arthritis. Okey, mencangkung bagi osteoarthritis lutut. Jadi orang yang dah kena osteoarthritis lutut and then dia mencangkung, so itu akan meningkatkan lagi risiko. Dari segi pekerjaan pula, osteoarthritis lutut bagi pekerja buruh, orang yang kerja berat-berat, dan osteoarthritis punggung bagi peladang, contoh orang yang kerja mengangkat sawit dan sebagainya. Pekerja-pekerja berat lah sebenarnya, itu adalah risiko, lebih berisiko untuk mendapat arthritis. Okey, next kita tengok pula, apakah langkah-langkah mudah untuk kesihatan sendi untuk kita jaga kalau mungkin ada tanda-tanda. So apakah kebarangkali ataupun apakah langkah-langkah mudah untuk kita menjaga sendi kita? Yang pertama, pengidap arthritis harus peka tentang penyakit mereka dan menambah pengetahuan mengenai penyakit tersebut. So baca banyak sikit and then tengok video berkenaan arthritis, insya-Allah penyakit tu boleh kita kawal. Kurangkan berat badan, of course kurangkan berat badan kalau terasa badan kita dah lemau, orang kata macam beratnya nak bangun kan. Jadi itu tanda-tanda tu. Okey, senaman sendi macam biasa, so tengok dekat YouTube, tengok dekat any video social media dan sebagainya. Ada banyak senaman-senaman yang kita boleh lakukan, regangan-regangan sebelum kita mulakan aktiviti-aktiviti berat atau aktiviti harian. Tak semesti untuk bersukan, even depan laptop pun, depan komputer pun, dalam jangka masa lama kita memerlukan senaman untuk rehatkan badan kita. Okey, menjalankan program senaman yang membolehkan sendi bergerak dengan lebih lancar dan otot menjadi lebih kuat, of course. Okey, so senaman membantu untuk meregangkan otot. Itu, that's why very important kita lakukan senaman. Okey, selain dari senaman sendi, anda juga harus bersenam untuk kesihatan am. Contohnya, tak semestinya bersenam secara formal, perlu ada ramai-ramai. Even kita kat rumah sendiri pun boleh buat. Contohnya, boleh kita berjalan, berbasikal ataupun pergi berenang. That is the type of exercises that you can do dalam kehidupan seharian kita. Even memasak pun sebenarnya adalah salah satu exercise yang kita boleh lakukan, di samping ialah mengenyangkan perut dan sebagainya kan. Okey, macam mana kita nak mencegah penyakit ni? Pertama, orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati kan. So kita ambil langkah-langkah yang sepatutnya. Macam mana kita nak cegah penyakit ni dari berterusan berlaku terhadap diri kita? Pertama, kurangkan berat badan, of course. Kurangkan berat badan. Ini mengurangkan tekanan pada sendi. Okey. Dan kemudian kerap bersenam. Okey, senaman membantu melancarkan pengaliran darah, memastikan tulang dan otot kita kuat. Ia juga membantu dalam pergerakan sendi. Seimbangkan rehat dan senaman dan elakkan dari menggarahkan diri untuk senam jika anda mengalami kesakitan. Dah tahu diri tu sakit tapi masih lagi nak melakukan physical activity yang berat-berat, so itu sebenarnya tak patutlah. Itu melanggar, orang kata melanggar adat lah. Melanggar adat. Okey, makan makanan yang seimbang. So saya tak perlulah hurai kot makanan yang seimbang ni macam mana. Okey, tapi amalkan pemakanan yang seimbang. Ia mustahak untuk mempunyai berat badan yang unggul dan mempunyai cukup zat. Elakkan dari makan makanan yang kaya dengan purin, contohnya makanan laut, daging jika anda mengidap gout. So makanan-makanan yang seperti boleh makanan laut ataupun makanan-makanan yang boleh meningkatkan risiko untuk gout, so seharusnya kita elakkan, seharusnya dielakkan lah. Okey, pelihara sendi anda dengan cara kurangkan tekanan pada sendi, gunakan mekanisme badan dan postur yang betul, ambil berat tentang kesakitan dan rehat jika penat. Ada beberapa perkara, iaitu postur badan yang betul dan rehat yang cukup.
Okey, ini adalah penting untuk menjaga sendi dan otot dalam kehidupan seharian kita. Okey, so apa-apa maklumat lebih lanjut, okey, boleh melayari portal www.myhealth.gov.my. Di situ anda boleh dapat banyak maklumat berkenaan dengan penyakit-penyakit lain berkenaan dengan sendi dan juga otot. So sebenarnya nota ini juga dapat daripada myhealth.gov.my. So kalau ada apa-apa persoalan, macam biasa boleh komen di ruangan komen, dan kalau suka boleh like dan share pada kawan-kawan anda, dan jangan lupa subscribe channel saya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. InsyaAllah nanti saya akan buat lagi. So happy study untuk korang. So jangan stress, ingat rehat dan sebagainya. Okey, so jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.